أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan, masih lagi dihidupkan pada pagi ini, alhamdulillah. Dan kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan bagi edisi pada hari ini, Selasa 1 Disember 2020 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1442 Hijri, sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung tahun 2020, alhamdulillah. Dan semestinya pada pagi ini tajuk ataupun topik yang cukup menarik yang akan kita bicarakan, iaitu dalam pengajian hadis sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perkara-perkara ataupun sifat-sifat ini, insya-Allah. Dan kita bawakan seperti biasa pada pagi ini tetamu ataupun panel di studio, iaitu yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Kembali digandingkan Ustaz. Amin. Tak sampai sebulan Ustaz. Allah jodoh kuat tu. Amin. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati Ustaz, diberikan kesihatan dan juga ilmu yang bermanfaat, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, seperti biasa, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut topik kita pengajian hadis sifat-sifat munafik, kalau sebelum ni kita berbicara tentang 7 dosa besar, dah pun selesai, alhamdulillah. Dan hari ini sifat-sifat munafik akan kita bicarakan. Dan seperti biasa, kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan berkenaan dengan topik yang akan kita bicarakan, seperti biasa hantarkan ataupun membuat panggilan kepada kami menerusi 1800-1677 atau menerusi Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Tekan pada poster dan tinggalkan komen. Mudah-mudahan soalan yang anda ajukan itu, kita mengharapkan agar soalannya dihantar dengan ringkas, padat dan mudah untuk kita fahami, dan lebih utama kita utamakan penggunaan bahasa Melayu dengan betul, insya-Allah. Dan seperti biasa Ustaz, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu di awal program ini statistik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Baik, menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga semalam kes baru dicatatkan sebanyak 1,212 kes. Dan jumlah kes aktif 10,578 dan kes sembuh baru sebanyak 2,112, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 54,759 dan 3 kematian baru dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 360 orang. Saudara sedang penonton, mari sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita seterusnya mengangkat wabak penyakit daripada diri kita, khususnya pandemik COVID-19 ini, dan kembali kita mengamalkan budaya ataupun normal kehidupan yang biasa, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan membantu kita semua, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita berbicara tentang sifat-sifat munafik. Semestinya terdapat ayat di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara semestinya tentang sifat-sifat dan juga ciri-ciri munafik, dan banyak yang akan kita kongsikan tentang topik pada pagi ini. Jadi untuk mukadimah topik, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk sifat-sifat munafik dalam pengajian hadis. Fayatafadhal mashkur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi dan Yanas ya. Insya-Allah pada hari ini kita nak sembang-sembang tentang sifat munafik supaya kita ambil peduli tentang takut-takut sifat ni ada pada kehidupan kita. Ada pada sifat dan seluruh tubuh pun yang ini bahayalah. So sebab tu pagi ni insya-Allah kita nak tengok apakah yang telah diceritakan oleh Allah dan oleh baginda Nabi SAW tentang orang munafik. Ya, sebagaimana hari ini kita nak share satu hadis dari yang hadis daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala ayatul munafiqi thalathun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu dia ada 3. Iaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Iaitu 3 tanda ini apabila dia berbicara dia dusta. Nak ambil peduli takut-takut kita termasuk. Yang kedua bila dia janji dia mengingkari janji dia mungkir janji dan kemudian wa idza tumina khana apabila dia diberi amanah dan dia khianat. Hadis ini ada riwayat Imam Bukhari. Kalau kita tengok dalam hadis Imam Muslim ada tambahan menyebut bahawa meskipun dia puasa, salat dan dia mengaku orang beriman, tapi dia sebenarnya orang munafik. Kenapa? Kerana dia ada tanda tadi, sama ada dia mempunyai ketiga-tiga tanda atau 2 tanda atau salah satu daripada tandanya yang kita sebut bahawa berbicara dusta, janji mungkir, amanah khianat. Maka awal-awal sebelum kita melihat sifat tu kita nak bagi faham dulu apa itu munafik sebenarnya itu. Kan istilah munafik. Orang munafik ini kalau kita tengok dalam pengajian, munafik ini dia menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ya, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Seperti mana ulama menegaskan dengan begitu jelas bahawa orang yang berpura-pura beriman namun pada hakikat sebenarnya dia tidak beriman di dalam hatinya. Jadi bila sebut tentang munafik dia mesti ada dua benda. Satu perbuatannya, yang kedua niatnya. Dia mesti ada 2. Ya, ada orang munafik dia mengaku beriman di hadapan Nabi tetapi rupanya di belakang Nabi lain. Dia bertemu dengan orang-orang beriman, dia mengaku dia beriman. Dia jumpa dengan geng dia kata kita main-main aja. Okey. Jadi sebab tu semua orang hari ini kita akan dapat tahu cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, para sahabat cerita di zaman Nabi dulu. Ya, di zaman Nabi dulu bila kita melihat sirah menceritakan bahawa seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, salah seorang yang bukan hanya digelar sebagai munafik tapi ketua munafik. Ketua munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang duduk di Madinah daripada Bani Khazraj. Dan dia ni adalah salah seorang daripada pemimpin. Pemimpin Bani Khazraj yang membawa macam-macam konflik di dalam perhubungan. Patutnya Khazraj dan Aus ini mereka adalah golongan Ansar yang memang sangat baiklah. Tapi bila sifat-sifat yang diceritakan dalam hadis yang ada ni, kalau nak kata berbicara dusta itu ada pada Abdullah bin Ubay. Apabila berjanji mungkir itu ada pada Abdullah bin Ubay. Dan apabila diberi amanah dia khianat itu juga ada pada Abdullah bin Ubay. Malah Abdullah bin Ubay bukan hanya dia munafik dari sudut amal tapi rupa-rupanya jelas munafik dari sudut hati. Ya, maksudnya dari sudut keyakinan. Maka yang tu yang kita paling takut pada hari ini. Mungkin kita boleh jumpa munafik iaitu menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran itu dari sudut amal mungkin. Tapi kita takut berlaku dari sudut akidah, dari sudut tauhid. Yang tu yang boleh merosakkan
keislaman kita. Mungkin boleh keluar daripada Islam, boleh jatuh kufur dan sebagainya. Jadi pada pagi ini yang kita nak tekankan, nak bagi tahu bahawa banyak lagi lah, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bukan hanya bicara dusta, janji, khianat dan amanah itu dan sebagainya, bukan. Tapi ada banyak tanda-tanda yang ada dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan sedemikian. Kita buka dalam surah Al-Baqarah, ada surah Al-Munafiqun, dah tentu surah Al-Munafiqun ayat 60, surah 63 ayat pertama sampai ayat ke-8 tu, dia memang cerita satu. Cuma bila Nabi SAW berada di Mekah, baginda berhadapan dengan golongan yang dipanggil sebagai musyrikin. Musyrikin ni Nabi boleh nampak jelas penentangan mereka terhadap Nabi SAW. Tapi bila pergi ke Madinah, ada golongan musyrikin dah tak ada, tapi golongan yang ada ni nama munafiqun. Tahu munafikin. Orang munafik, kita tak nampak seperti kita nampak musyrik. Kita tak nampak. Maka dia tu pakai serban macam kita, pakai jubah macam kita. Kalau kita baca sirah, Abdullah bin Ubay ni, ketika hari Jumaat, dia memang bila Nabi berpindah pergi ke Madinah, maka Abdullah bin Ubay ni dia mengaku di hadapan Nabi dia orang beriman, dia masuk Islam sebagainya. Malah dalam sirah menceritakan pada hari Jumaat ketika Nabi nak berkhutbah, dia bangun, dia bagi tahu, wahai umat Islam sekalian, dengarlah kata-kata Rasul, dengarlah kata-kata Nabi, sesungguhnya dia begini. Oi, cukup hebat. Bukan main semangat. Bukan main semangat. Dia lebih daripada orang lain. Tu kan. Kejahatan Abdullah bin Ubay ni mula-mula buat orang tak nampak, tapi bila buat selalu Bani Khazraj, dia pujuk Bani Khazraj supaya keluar daripada peperangan Uhud, 300-400 orang. Kemudian ada berlaku berontak di dalam perhubungan antara Khazraj dan Aus. Itu pun juga punca daripada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay ni dia jadi macam ni bukan hanya zahir tetapi batin. Sebab tu bila kita baca Quran yang kita akan kupas nanti lagi, bahawa kedudukan orang munafik ini adalah kedudukan bila dia rosak akidah. Dari sudut akidah, maka kerosakannya sangat besar. Sifat orang munafik. Orang munafik bukan hanya dia tak suka kepada Nabi, malah dia pujuk orang lain supaya tak suka. Bukan hanya dia tak mau melakukan ibadah secara sembunyi, tapi dia pujuk orang lain, kau tak payah tolong. Dia macam tu. Dan sebab tu hari ini insya-Allah moga-moga kita nak mengelak lagi agar kita tidak ada sifat-sifat yang dipanggil sebagai nifaq. Sifat-sifat yang ada pada orang yang digelar sebagai munafik. Bukan kita paling berat adalah munafik akidah lah. Tapi kalau boleh munafik hak ni pun kita tak nak. Munafik amal ni pun kita tak nak. Yang amali ni pun kita tak nak. Kita tak nak termasuk dalam golongan yang apabila bercakap saja tipu. Bercakap je tipu. Apa benda dia nak bercakap, dia nak bagi sedap cakap, dia tipu, dia dusta dan sebagainya. Bila berjanji, ini satu kelemahan orang kita, orang Melayu. Bila datang-datang, tak sampai lagi ke? Biasa janji Melayu. Dia bangsa Melayu, dia condemn orang Melayu sendiri. Itu yang jadi masalah itu. Ini janji ini tak kisahlah awak bangsa apa, tapi janji harus ditepati, tak boleh diingkari, melainkan tiada kita hilang kekuatan untuk buat perkara itu, ada halangan dan sebagainya. Tambah-tambah bila Allah bagi kepada kita amanah, maka kita khianat, kita tak tunaikan, ini lagi kita paling takut. Dan sebab tu pada hari ini kita nak tengok terutama yang paling besar apabila manusia mengaku beriman, tapi dalam hati jelas dia tak suka. Dia tak suka kepada ajaran yang Nabi bawa, ataupun paling tidak dia menolak salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benci pada Islam, dia suka melihat jatuhnya Islam, dia suka apabila jadi sesuatu kepada orang-orang agama, benda-benda yang tak elok, dia suka. Inilah balasan, inilah itu dan ini bahaya. Ini kita takut yang ini, yang dalaman. Akhirnya kita mati dalam keadaan kita tak perasan bahawa kita sedang
keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ibarat musuh dalam selimut, duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Begitulah dan api dalam sekam. Begitulah misalan ataupun pepatah Melayu ada menyebutkan. Mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tergolong dalam kalangan orang-orang yang munafik. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, soalan yang pertama telah pun berada di kaca TV kita pada ketika ini menerusi sahabat Facebook kita. Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada perbezaan antara golongan munafik dan sifat-sifat munafik? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Soalan daripada sahabat kita di Facebook, Ustaz. Baik, dia tidak akan digelar sebagai munafik seandainya dalam diri dia tak ada sifat nifak itu. Sifat-sifat nifak itu, sifat munafik itu dia ada dalam diri dia, barulah dia digelar sebagai munafik. Itu yang hari ini kita bicara tu. Apabila dia menyedari dalam diri dia bila berbicara, bila berbual, bila menyampaikan sesuatu dia berdusta, maka hati-hati kerana nifak sudah ada di dalam diri dia. Apabila dia berbicara tentang agama, dia memandai-mandai, bercakap tentang Al-Quran dan kemudian menafsir mengikut hawa nafsunya, ketika itu dia munafik. Ya, dia ada sifat munafik. Apabila dia menyampaikan hadis-hadis yang tiada dalam hadis-hadis sahih maupun itu dia menyampaikan hadis palsu, maka dia sedang nifak atau dia sedang menjadi golongan yang ada sifat munafik dalam dia. Ini pun bahaya. Apabila dia berbicara sesuatu sedang dia tidak menguasai, ataupun apabila dia menerima satu berita dan dia tidak mengetahui kebenaran berita tersebut, dalam keadaan dia tidak tahu kebenaran, dia masih lagi share kepada orang lain, ya, maka di sini ada sifat-sifat munafik. Ya, samalah seperti apa yang kita kata tadi, yang berjanji mungkir tu. Berjanjilah dengan siapa pun. Berjanjilah, sebab tu bila kita berjanji harus janjinya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita kena selalu pesan mak bapak nak janji dengan anak, jaga-jaga. Ada kemampuan ke tidak? Tu kan ya. Pemimpin nak janji dengan rakyat masa nak dapat pangkah tu pun kena jaga juga. Kadang-kadang janji ni langit dan bumi, bintang ku petik bagi gitu. Samalah semua keadaan. Siapa pun berjanji ini tengok kesesuaian. Kerana takut janji ini last kali jadi munafik. Okey. Sama juga bila kita diberi diberi amanah. Kita diberi amanah. Hari ini kita diberi amanah untuk menyampaikan ilmu. Saya dengan Da'i Anas dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan ilmu. Ilmu ni jelas ilmu yang tepat. Tak boleh ada hadis palsu, tak boleh ada itu dan ini. Kenapa? Takut kita mengkhianati ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapan dia sangat jelas bahawa orang munafik, ya, dia tidak akan jadi munafik melainkan di dalamnya itu ada sifat nifak. Sifat yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Sifat suka berpura-pura. Ya, sifat suka berpura-pura, dan seperti mana yang kita sebut tadi lah. InsyaAllah, moga-moga kita dapat sambung nanti, insyaAllah. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan demikian antara jawapan kepada persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan banyak lagi semestinya Ustaz yang akan kita kupas, yang akan kita bicarakan untuk sifat-sifat munafik ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah Tanya Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita masih berbicara tentang sifat-sifat munafik dalam pengajian hadis. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Dan saudara sidang penonton, kita masih lagi diuji dengan pandemik COVID-19. Kita berdoalah, kita berharap, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita jalan keluar dan diangkat bala bencana dan juga musibah yang sedang melanda kita pada ketika ini. InsyaAllah terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Baiklah Ustaz, kita nak sambung dalam pengajian kita tentang sifat-sifat munafik ini.
Baik, dengan kita meraihkan soalan penonton di Facebook yang berikutnya daripada sahabat kita Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya kita selalu membuat hantaran di media sosial tentang keagamaan, contohnya mengajak ke arah kebaikan, tetapi diri sendiri tidak berusaha mengubah diri ke arah kebaikan, masih lagi alpa dengan dunia, adakah dikira sebagai orang yang munafik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Saya teringat Ustaz dulu ada satu nasihat daripada satu kalam lah, saya tak ingat quote tu, kalam tu mengatakan bahawa seandainya tidak ada orang yang melakukan dakwah di media baharu, yakni media sosial dan sebagainya, maka akan penuh dengan maksiat di dalam tersebut. Jadi mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Okey, yang pertama sekali untuk pengetahuan kita, kita jangan tunggu kita baik baru kita nak buat baik. Allah. Itu kan. Untuk menjadi baik, kita harus melakukan kebaikan walaupun sebenarnya kita jahat. Kan ya. Sama seperti orang kata masa nak sedekah jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Allah. Daripada miskin sedekah sampai jadi kaya. Allah. Ini simple saja. Yang ini simple adalah baik. Cuma kembali kepada niat kita lah. Seandainya kita buat posting itu tu letak ayat Quran dengan tujuan yang pertama kita dulu buat. Bila kita yang baca, bila kita baca terjemahan, bila kita yang buat posting, dan sekurang-kurangnya yang pertama kita dulu dapat peringatan walaupun kita ni selalu alpa, dan kemudian orang lain dapat. Maka kebaikan tu. Tapi bila kita buat tu semata-mata untuk mencari redha manusia. Untuk nak tunjuk yang kita tu alim, nak tunjuk kita tu abid, nak tunjuk kita tu cerdik dan sebagainya, yang tu bahaya. Bila akhirnya kita baca ayat Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu suruh orang lain buat baik tapi kamu tak buat baik? Itu satu. Itu juga. Ya, jadi cuma asasnya adalah kita memperbetulkan niat kita. Pagi-pagi dah tak ada benda nak buat. Memang handphone kat kita. Betul. Quran jarang, handphone ni kan. Akbar. Jadi macam mana kita nak gunakan handphone sebagai bahan saksi untuk kita masuk dalam syurga Allah? Cukuplah dengan buat posting satu kalimah. Ya, Assalamualaikum, tanya, harap semuanya sihat. Pun cukup dah. Cukup semua kan. Cuma jangan melampau lah. Bila apa-apa perbuatan, bila dia hulu, melampau, dia akan jadi tak elok. Macam-macam lah, itulah ini. Tapi dia sendiri pun tak buat. Yang tu bahaya. Saya suka melihat, betul apa yang Da'i kata tadi, kalaulah kita biarkan semua di dalam Facebook itu benda-benda yang mungkar, benda-benda yang tak manfaat, kita tak isi dengan benda yang manfaat, maka yang menguasai benda itu macam itulah. Kan sama seperti orang politik. Ahli politik disebut itu. Saya baca ahli politik kata kalaulah orang baik tak masuk dalam politik, maka dalam politik ini semua ada orang jahat belaka. Dikuasai gitu kan. Macam ni alhamdulillah. Kita berusaha. Niat pertama bila kita buat posting, usaha untuk dakwah diri kita. Betul. Baik. Contoh, bila kita dihadiri oleh jamaah tabligh ke rumah kita. Kan ya? Dia bagi salam, kita gini-gini. Bila kita tanya dia kan. Pernah kenal tak? Pernah kenal. Dia bagi salam gini-gini. Dan kita tanya dia macam ni. Dia kata, tak, kami ni keluar untuk berdakwah ni. Dakwah pertama adalah kami dulu. Untuk kami dulu. Supaya kami belajar untuk meninggalkan keluarga sebelum kami benar-benar meninggalkan keluarga kami di akhirat. Tu kan. Supaya kami belajar meninggalkan dunia sebelum kami meninggal dunia. Dia kata gitu. Lain macam bunyi tu. Kan? So, kita nampak kebaikan. So, saya sokong apabila orang yang selalu sebab media hari ini memang tak boleh lari, kita ada di tangan kita. So, kita gunakanlah setiap inci benda tu, cuma belajar membetulkan niat. Betul. Satu, niat. Yang kedua, paparan tu jangan melampaui batas. Nampak over sangat Melampau kan? sangat. Melampau sangat. Awak belajar pondok cerita sampai PhD. Itu tak over kena lah kan. Itu jangan melampau. Yang ketiga, bahannya mesti bahan yang sahih. Betul. Yang lain-lain tak apa, kita belajar secara pelan-pelan. Dan kita doa orang yang macam ni, moga-moga tak lama dia akan jadi baiklah. Macam orang komplain, apa hukumnya Ustaz menderma tapi buat video? Allah. Saya kata yang kau dengki sangat dengan dia kenapa? Betul. Kan senang je. Kita tak payah tengok ikhlas dia. Kita tengok dia, kalau dia ikhlas, dua dapat. Satu, orang yang dapat barang, yang kedua dia dapat. Kalau dia tak ikhlas, paling kurang
orang tu ada manfaat, orang lain ada manfaat. So apa yang kita belajar? Belajar untuk husnuzan, prasangka baik. Kita kata bahawa benda ni buatlah tapi dengan syarat-syarat dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini ada pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Amran Yusof. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya begini Ustaz. Seperti Ustaz dah jelas tadi lah. Dia apa Ustaz kata kalau dia sifat-sifat munafik ni, kalau dia berjanji dia bohong, kalau dia beri amanah dia khianat, ya, macam-macam janji. Soalan saya begini Ustaz, kita ni kadang-kadang dah tahu dah. Pertama sekali kalau dia nak bayar hutang ni Ustaz, kadang-kadang nanti aku pergi lah hang petang sekali, hang tunggu je tu rumah, jangan bimbang aku bayar. Jadi sampai masa dia bukannya sebenarnya dia dah habaq tu, bukannya dia nak tunaikan janji tu saja je, insya-Allah dia gitu je lah. Dia habaq tapi sebenarnya dia tak mau pergi, dia tak mau bayar Ustaz. Jadi soalan saya, apakah cara lagu ni dia katakan munafik yang jelas ke ataupun bagaimana Ustaz? Sedangkan dia cakap insya-Allah dah tadi, nanti petang aku bayar, aku pergi rumah hang, tunggu je kat rumah hang. Tapi sebenarnya dia saja tak mau pergi Ustaz. Lepas pada tu aku malas nak pergi, nanti ya dulu belakang-belakang hari aku boleh bayar, aku tahu kan banyak mana pun. Jadi dia selalu permain-mainkan perkara lagu ni, dia remeh-remehkan je janji dia tu. Apakah ini dikatakan munafik yang jelas atau bagaimana Ustaz orang yang lagu ni bersikap lagu ni? Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid. Soalan yang cukup menarik. Cerita pasal hutang ni Ustaz, masya-Allah kadang-kadang tu bukan kadang-kadang lah, kebiasaannya lah. Yang meminta tu kadang-kadang terpaksa menutup pula. Sedangkan dia yang bagi pinjam. Jadi perlu sama-sama kita sedarlah perkara ini dan kita jangan buat sebagaimana yang disebutkan, dan mungkin ada sedikit komen dan juga jawapan kepada persoalan tersebut. Insya-Allah saja ni Ustaz. Baik, perkataan insya-Allah supaya kita betul, pertama bila sebut insya-Allah tu kita memang niat nak buat. Yang kedua, kita mengharapkan bantuan daripada Allah supaya memudahkan urusan kita. Kita pula orang Melayu terutama macam kita ni, insya-Allah tu memang tak ada lah tu. Insya-Allah tu memang tak insya-Allah memang tak ada. Pada hakikatnya kalau awak memang tak boleh pergi, bagi tahu tak boleh pergi, minta maaf saya tak boleh pergi. Cuma orang Melayu ni mudah kecil hati. Tu kan, ya. Okey, baik. Yang pertama yang ditanya oleh Cik Omar kita ni adalah bab yang itulah, bab berjanji tapi dia tidak menepati janji. Allah khabarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 34. Ya, di penghujung ayat tu Allah menyebut bahawa innal ahda kana mas'ula. Maksudnya apa yang kamu janji akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Cuma dalam bab berjanji ni ulama membahagikan beberapa hal. Pertama, berjanji memang daripada niat awal lagi memang tak nak tepati. Minta hutang tu insya-Allah aku bayar. Memang daripada awal dia niat memang tak nak bayar. Yang ni jelas munafik. Okey, baik. Yang kedua, berjanji pada awalnya tu, dia janji dia nak tunai. Tapi datang daripada penghujungnya duk tengok orang ni duk minta aku tak nak bayar. Dia berubah pada penghujung. Sama juga dia ni ada sifat nifak. Dan yang ketiga, dia berjanji dengan niat untuk menunaikannya tetapi dia tidak dapat menunaikannya kerana halangan tertentu dan ketidakmampuan, maka Allah yang tunaikan janji dia. Jadi yang ni kena faham. Cik Umar, kita melihat tiga ni lah. Kalau orang yang nombor satu sekali, kita janganlah tengok pada saya lah ada dalam bab hutang ni terutama kan. Bab hutang ada orang tanya, terutama orang perempuan. Orang perempuan ni duit banyak. Duit banyak. Dia orang pun lembut hati. Betul. Dia suka bila orang pinjam, nak pinjam ni bagi, nak pinjam bagi. Pantang tak tahu siapa pun lah. Apa nama Pakistan jual kapet pun dia panggil semua sekali. Tak ada masalah, dia bagi je. Cuma ada dia tanya, Ustaz, dia ni Ustaz, dapur dia dah besarkan, kereta baru pun dia dah tukar, tapi hutang tak nak bayar Ustaz. Macam mana gaya?
Saya kata Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah macam mana? Alhamdulillah paling kurang duit puan tu Allah simpan dalam syurga Allah Ta'ala. Iya. Kalau harap puan saja-saja nak bagi, minta maaf lah. Al-bakhilun wal kedukutun. Iya semua. Kan? Jadi tangkap jering. Maka kadang-kadang Allah memilih harta kita dengan cara sedemikian. Ya, kita berhak untuk minta utang lah. Supaya itu hak kita. Tapi perkara yang kadang-kadang kita tak mampu buat adalah kita bukan boleh paksa dia, bukan boleh letak parang panjang pergi letak kat dia. Betul. Untuk tuntut tu kan. Maka saya katakan bahawa berjanji dengan janji daripada awal niat tak nak bayar itu memang jelas dah, niat tak nak tunai, atau berjanji dipikir-fikir tak nak tunai, ini jelas munafik. Tapi kalau janji itu seperti mana janji orang yang memang ikhlas berjuang tapi tak mampu sehinggalah dia mati, maka janji dia akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Lembu dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang menunaikan amanah dan juga janji kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, berikutnya di talian pada ketika ini pemanggil yang kedua. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo. Ana dan Ustaz Amran. Okey, saya Ismail daripada Tengah Buloh. Ya, tuan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Minta pencerahan Ustaz sebuah ringkas yang bermaksud apakah yang dikatakan sifat-sifat orang munafik, mereka berasa gembira apabila musibah menimpa pada orang-orang yang beriman. Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail Maisa dari Sungai Buloh yang bertanya tentang ciri-ciri orang yang dia rasa seronok bila saudara dia ataupun ialah orang beriman ni ditimpa musibah, bagi dia sesuatu berita yang menggembirakan. Apakah ini contoh yang pernah ada di zaman Nabi SAW? Sedikit pada Ustaz. Syekh Saleh Fauzan dia letakkan garisan-garisan tertentu yang menyatakan bahawa salah satu daripada orang yang munafik ini masuk dalam munafik i'tiqadi, iaitu munafik i'tiqad, dia tak suka pada agama, tak suka kepada orang yang beragama Islam. Okey, dan salah satu dia yang tu, dia bila dia nampak orang Islam maju, kedengkiannya itu membuak-buak, ya, bukan kerana dia tak suka orang tu maju, tapi sebab orang tu orang Islam. Tu kan. Yang kedua, apabila orang Islam mundur, dia sangat gelak ketawa. Tak apalah, biarlah dia bodoh, dia kata gitu. Tu. Jadi adakah benar ini munafik? Ya, telah disebut dalam garisan para ulama. Ulama menyatakan salah satu daripada orang munafik i'tiqad, ni dalam hati ni, yang akan masuk neraka jahanam dan duduk dia di bawah kerak api neraka tu. Lapisan paling bawah. Lapisan paling bawah sekali. Adalah manusia yang dia rasa enjoy bila negara Islam kena bom, negara Islam didatangi macam-macam huru-hara, maka ketika itu eloklah padan muka dia orang. Itu takut-takut, ya, sangat-sangat takut. Sebab orang yang kafir memang jelas kafir harbi ke, dia memang jelas tak suka. Tapi takut orang yang macam kita ni menzahirkan kebencian terhadap orang yang ada kalimah, ya, ataupun suka kepada orang yang ada kalimah dalam keadaan mundur, dalam keadaan ditimpa musibah dan sebagainya. Maka saya katakan kepada Cik Ismail bahawa ini salah satu yang disebut oleh para ulama bahawa dia termasuk di dalam apa yang dipanggil sebagai munafik i'tiqadi, iaitu i'tiqad dalam hati dia memang benci pada agama. Aku buat, korang buatlah macam mana pun tak nak. Ini kita kena faham. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita, dan semestinya banyak lagi perkara-perkara menarik yang akan kita kongsikan dengan sifat-sifat munafik apa yang telah pun dijelaskan oleh yang bagi Ustaz Amran. Mudah-mudahan kita dapat jauhkan daripada kehidupan kita. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita yang kita bicarakan pada pagi ini, iaitu sifat-sifat munafik dalam pengajian hadis, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Jadilah manusia yang memberikan manfaat dan kebaikan, mudah-mudahan ada saham dan ganjarannya di akhirat kelak insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita sambung lagi tentang sifat-sifat munafik ini dengan kita meraihkan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook, Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, adakah orang yang mengkhianati amanah juga di antara orang yang munafik? Sebagaimana dalam surah Al-Anfal, amanah yang diberikan bukan satu kebanggaan tetapi satu tanggungjawab. Tetapi mengapa ramai yang tidak amanah dengan tanggungjawab, terutamanya melibatkan harta anak yatim? Dan yang kedua, adakah sifat talam dua muka juga adalah ciri-ciri orang munafik? Suka mengadu domba, bagaimana untuk menjauhi sifat-sifat ini Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Allahu Akbar Ustaz. Walaupun panjang tapi mudah untuk kita faham soalannya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Surah Al-Anfal tentang orang yang mengkhianati amanah itu yang pertama Ustaz. Okey. Baik. Pertama, bila diberi amanah dia khianat, ini memang jelas dalam hadis kita yang ketiga tadi tu, bahawa dia memang jelas sifat nifaq atau sifat munafik. Kemudian memang dalam surah Al-Anfal, bila kita cek dalam surah ke-8 ayat 27, Allah menyebut bahawa wahai orang beriman, jangan kamu khianati, khianati Allah dan Rasul. Kenapa? Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, iaitu dia akan tanya, Allah akan tanya kita. Amanah-amanah yang Allah bagi kepada kita, dia akan tanya. So sebelum Allah tanya kita dekat akhirat, biarlah kita selesaikan di dunia ni. Sama seperti apa yang disebut tadi bahawa tentang kedudukan anak yatim yang sepatutnya kita angkat darjat ni, kita jaga dan kita pimpin mereka dengan penuh kasih sayang. Tapi sayang 1000 kali sayang. Ramai orang buka rumah anak yatim, maklum rupa-rupanya dengan adanya rumah anak yatim boleh minta derma, dan akhirnya anak yatim tetap yatim, makan pun yatim, tidur pun yatim, baju pun yatim. Tapi orang yang jaga anak rumah anak yatim tu boleh tahan kereta 3-14 biji. Ini bahaya. Maka kalau kita kata begini, kenapa jadi begini? Dah tentu tentang hawa nafsu. Dalam surah Yusuf surah 12 ayat 53, Allah sebut inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni sentiasa mengajak manusia kepada kejahatan. Hatta orang yang faham sikit macam kita tu pun, nafsu akan datang mengajak. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu dalam hal-hal mengambil tanggungjawab, maka sebelum kita menerima tanggungjawab, tolong muhasabah diri kita dulu. Agak-agak aku ni layak ke tidak? Ini tak pantang orang bagi je. Pengurusi surau, mau? Pengurusi masjid, mau? Pengurusi persatuan penduduk, mau? Pengurusi KRT, mau? Kan? Akhirnya tak boleh buat. Ini jadi masalah. Masalah kita juga, asal ada pengurusi nak jemput dia, asal ada pengurusi nak lantik dia, akhirnya terbebanlah atas dia. Maka di sini akhirnya manusia berkhianat dengan amanah yang Allah bagi. Samalah seperti kami yang ada sekolah tahfiz ni pun, hati-hati juga. Saya cukup takut sekolah tahfiz ni. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, kami nak derma lah kat sekolah Ustaz, Ustaz boleh bagi nombor akaun Ustaz? Akaun saya tak boleh. Kalau akaun saya belanja roti canai okey. Tu kan akaun pribadi. Akaun pribadi tak boleh. Akaun madrasah gini-gini, akaun tahfiz. Itu. Takut kita terambil dan termakan hak anak-anak yang kita bela tu. Itu satu. Yang kedua, ditanya tentang sifat talam dua muka. Sifat talam dua muka ni, saya jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis cukup jelas hadis ni.
yang mengatakan, ini hadis Bukhari di mana Abu Hurairah radhiyallahu an dia bagi tahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi dzul wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhi wa ula'i. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manusia yang paling buruk adalah wajhaini, dua wajah. Allahu akbar. Dua wajah. Ketika dia mendatangi satu kelompok dia berkata begini, dan ketika mendatangi satu kelompok lain dia berkata begitu. Ini sifat, iaitu sifat orang munafik. Memang jelas. Kenapa jadi begini? Inilah manusia. Apabila manusia buat sesuatu bukan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya cari redha manusia lah. Sedangkan kita ni kalau nak cari redha manusia ni sampai dekat mana sangat? Betul. Yang mula-mula dipujilah sikit, lepas tu habis. Ya. Kadang-kadang kita nampak elok aja, ajak pergi duduk di rumah 3-4 hari tengok, nak tengok perangai dia nampak macam belang mana. Nampaklah belang dia kan. Maka sebab itu pada hari ini kita kena faham bahawa apabila kita nak menerima, sebelum kita termasuk orang yang mengkhianati amanah, masa nak menerima amanah itu agak-agak sesuai tak untuk kita. Kalau rasa tak layak, tak payah. Saya ada orang ajak, Ustaz, saya nak jemput Ustaz tolong muzakarah ilmu dalam bab begini-begini. Saya kata tak payah. Kena cari orang yang ada PhD. Betul. Atau panggil Datuk Mufti. Itu lebih utama. Mengikut kelayakan. Dan kalau kita rasa amanah itu akan membawa beban kepada diri kita, awal-awal sekali calo-calo. Betul. Kan? Tolong elaklah diri kita itu. Wallahu a'lam. Ibarat kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan kita dapat sama-sama renung dan muhasabah. Ustaz, berikutnya di talian pada ketika ini. Hari ini ramai pemanggil kita, Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Sanusi ya? Ya, saya Sanusi bin Kasim dari Kampung Medan, Banting, Selangor. Ya, apa khabar tuan? Alhamdulillah. Silakan soalannya. Soalan saya, Dai dan Ustaz, siapakah yang layak untuk menghukum orang yang munafik di kalangan orang-orang Islam? Jadi yang kedua, Ustaz, sekiranya mereka dah dijatuhkan munafik dan meninggal dunia yang munafik, di manakah kubur yang perlu dikebumikan? Baik. Itu sajalah Ustaz soalan saya pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sanusi yang bertanya dari Banting, Selangor. Siapa yang layak untuk memberikan hukuman ataupun menilai? Sebab kadang-kadang kalau kita main nak tuduh je tak boleh, Ustaz. Dia perlu ada neraca timbangan yang adil lah. Kemudian yang kedua tentang masalah mungkin dari sudut akidah tadi kot, Ustaz. Mungkin di mana kuburan ataupun bagaimana cara menguruskan jenazah mereka-mereka yang munafik ni, Ustaz. Sedikit, Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, kita rujuk terus kepada kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay. Baik. Jelas, yang tu petunjuk. Memang Allah menjadikan kisah ini sebagai pengajaran bagi kita. Abdullah bin Ubay memang dia mengaku Islam, tapi jelas munafik dia, munafik i'tiqad. Munafik dengan membenci Islam, munafik supaya Islam kalah dalam perang. Panggil orang tentera-tentera yang duduk dalam, keluar. Tak payah. Bukan hanya dia tak mau buat, tapi dia bagi tahu orang lain jangan buat juga. Jangan bantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalaulah jelas sedemikian, maka siapa yang kena menghukum? Nombor satu sekali, saya selalu pesan pada diri saya bahawa tolong jangan selalu belajar melihat kesalahan orang lain. Ini perkara tak elok. Okey, jangan tengok tenung mana mengintai. Islam tidak mengajar sedemikian. Tetapi seandainya diketahui dengan jelas bahawa dia memang munafik, dia sama ada munafiknya munafik amali ataupun i'tiqadi. Munafik amali, dia memang kita tahu dah cakap yang ni 10, 11 tak boleh pakai. Satu tak boleh. Ada negatif lagi. Tu kan. Maka kita janganlah bersekongkol dengan dia. Malah dalam Al-Quran bagi tahu kita jangan ambil dia sebagai kawan. Itu kalau dia i'tiqadi lah. Jadi siapa yang boleh benar-benar menghukum? Kalau ikut kita sekarang, kita tidak menggunakan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hukum Islam. Jadi hukum-hukum ni tidak boleh dilakukan di sini. Tapi kita nak bagi tahu bahawa dah tentulah pihak berkuasa yang menjelaskan. Kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk meletakkan dia tu munafik selagi dia tidak jelas munafik yang i'tiqadi. Kalau munafik yang amali ni biasa berlaku.
merata-rata lah. Kat dalam rumah pun sama Allah kan ya. Akbar. Tempat kerja pun ada, kat mana-mana ada. Cuma bila tanya tadi seandainya dia meninggal, di mana nak dikebumikan begini-begini. Baik, kalau mengikut kepada hadis yang sahih, anak kepada Abdullah bin Ubay. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia gitu. Nama dia Abdullah. Anak dia pun nama Abdullah, dia pun nama Abdullah. Kalau dengar nama Abdullah tu kira okey ya. Sedap tu. Sebab kita tahu hadis Nabi kata, dua nama ahabba ila Allah azza wa jalla, dua nama yang Allah paling sayang, Abdullah, Abdul Rahman. Kan. Jadi bila tengok nama dia tu kira cantik, tapi dia rupanya dia munafik. Dia dapat anak. Anak pun dia bubuh nama Abdullah, tapi anak dia adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Masa ayah dia mati, dia pergi jumpa Nabi, minta kain daripada Nabi dan sebagainya, minta. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah dalam hadis menceritakan Nabi salatkan jenazah, Nabi suruh dikebumikan dengan cara baik dan sebagainya. Cuma bila selepas kejadian itu Allah turunkan satu pesanan daripada dalam Al-Quran, dalam surah Taubah surah ke-9 ayat 84, bahawa Allah larang kita untuk solat kepada orang yang munafik. Ya, surah At-Taubah surah 9 ayat 84. Bila mana Allah menyebut wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau salatkan seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Kalau dia jelas munafik, yang munafik macam Abdullah bin Ubay, jangan salat. Dan juga janganlah engkau berada di tepi kuburnya. Maksudnya jangan pergi duduk tepi kubur, ya Allah tolong ampunkan dia, tak boleh. Ini jelas. Kerana sesungguhnya ni wala innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka telah kafir. Ini kita kata orang yang i'tiqad punya munafik. Kalau munafik yang kita sebut yang 1, 2, 3 tadi tu, dia belum. Dia itu amali. Ya, maka wa matu wa hum fasiqun. Mereka itu dalam keadaan yang fasik, yakni derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, panjang lebar jawapan. Sebab soalannya berpanjang Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hadamkan apa yang telah pun disampaikan oleh bagi Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Bila Ustaz sebut tentang jangan dibuat kawan, Ustaz, kalau nampak sangat terang-terang sifat-sifatnya begitu, maka bukan sekadar kawan, bahkan nak diangkat menjadi pimpinan pun kita hindari Ustaz. Masya-Allah, sebab dia nak memimpin kita. Saya teringat ada satu pepatah menyebutkan serigala, kambing yang memimpin sekumpulan singa akan dikalahkan oleh seekor singa yang memimpin sekumpulan kambing. Lain. Lebih kurang begitu Ustaz. Lebih kurang. Jadi renung-renungkanlah peribahasa pepatah tersebut. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, seandainya ibu bapa pernah membuat janji dengan anak-anak di bawah umur dan belum mengerti apa pun dan tidak pula menunaikan janji tersebut, adakah dikira juga sebagai munafik? Tujuan ibu bapa berbuat begitu adalah bertujuan memujuk anak berkenaan yang menangis, yang berhajat kepada sesuatu yang tidak mampu untuk ibu bapa tunaikan pada ketika itu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar Ustaz. Pergi sekolah nanti ibu belanja beli helikopter. Contohlah sampai umur 20 tahun tak beli helikopter. Tak boleh beli. Allahu Akbar. Contoh Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, saya ulang kata-kata saya tadi, ketika berjanji biar padan dengan badan kita. Biar padan. Ini anak mengamuk kan, tak apa. Abah beli 380. 380. Kenapa terbang terus? Maka ketika kita berjanji dengan seseorang, sama ada siapa pun kita nak berjanji, seharusnya kita melihat janji kita itu ikhlas dan sesuai dengan apa yang boleh kita bagi pada dia. Kemampuan kita. Jangan menggunakan janji palsu. Kerana janji palsu adalah munafik. Janji palsu, adik belajar gini, adik dapat 5A atau 6A dalam UPSR, mama beli bangunan mall sebiji letak sini supaya tak payah pergi mall lain dah. Nampak benar nipu. Nampak benar kan. Maka
seandainya mak bapak berjanji dengan anak, apakah hukumnya wajib menunaikan? Wajib. 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 Janji tetap ditunaikan kalau nak mengelak kita daripada janji orang-orang munafik ini. Tetapi kita kena cek daripada awal. Kalau awak dah gaji pun tak seberapa, janji nak beli motosikal besar-besar kan, ya, akhirnya dia memang tak patut lah. Anak tu dengar, biar patut mak aku ni. Dia sendiri pun kan selipar sebelah lain dia tiba-tiba janji begini. Ini semua tak boleh. Dan tolong jangan umpan anak-anak dengan janji palsu. Ini benda yang sangat tidak baik. Dan kita orang Melayu kena belajar daripada bangsa-bangsa lain yang apabila berhadapan dengan anak, didik anak supaya dia belajar berdikari. Belajar berdikari. Dan apabila kita besok dah tak ada, dia tahu bagaimana untuk membentuk kehidupan diri dia. Jangan ini kita buat, ini kita bagi dan sebagainya. So kalau saya tanya kalau nak janji pada anak-anak, janji yang patut. Jangan janji dusta. Jangan janji dusta. Buat yang sepatutnya. Adakah berdosa mak bapak terhadap anak-anak? Saya jawab berdosa. Sebab dia tetap termasuk dalam pembohongan. Esok anak fikir, mak dah janji 12 tahun dah mak. Daripada saya umur setahun sampai saya darjah 6. Sekarang kan dibiar, takkan tunggu saya sampai umur 66. Ini yang kita paling takut. Maka jangan create sesuatu yang akan jadi buruk pandangan anak-anak terhadap mak bapak. Tak payahlah abah dah cakap ni daripada kami kecil sampai ke besar. Sampai sekarang tak buat-buat. Betul. Dia tak payah. Bertemu dengan anak-anak, bercakap secara direct, bawa mereka supaya memahami keadaan. Itu lebih utama. Hari ini kita makan ikan temenung. Contohlah, hari ini kita makan ikan temenung saja. Temenung tu kembung. Kembung. Kita biasa sebut temenung. Kan? Allah ya, Akbar. hari ini kita makan ikan temenung saja. InsyaAllah bila ada duit, esok kita makan ikan bawal. Contoh kan. Jangan janji yang bukan-bukan, sama seperti suami menjanjikan sesuatu kepada isteri. Allah Akbar. Hati-hatilah. InsyaAllah, wallahu a'lam. Sebab suami janji dengan isteri dengan suami tu kita nak simpan. Boleh, mungkin ada huraian lebih lanjut. Boleh. Sebab yelah, kita maklumlah dalam hidup berkeluarga ni ada naik turunnya. Tapi dalam bab PKP sekarang ni Ustaz, mungkin ada janji-janji yang belum ditunaikan. InsyaAllah kita akan bicarakan selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah Tahirah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai siaran dan juga rancangan kegemaran ataupun pilihan anda. Dan alhamdulillah kita masih lagi berbicara tentang sifat-sifat munafik dalam pengajian hadis. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat ini. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amran Yusof, dan sebentar tadi Ustaz kita berbicara tentang soal janji yang kadang-kadang sukar untuk kita tunaikan, mungkin disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya sebagaimana mungkin para penonton pernah melalui keadaan ini, seorang suami berjanji dengan isteri untuk, contohnya lah, misalnya nak membeli emas dan sebagainya, janji kalau emas jatuh nanti saya belikan untuk awak. Tiba-tiba kena PKP pula Ustaz. Jadi benda tu bukan sebab keadaan yang memaksa kita mendesak. Jadi mungkin adakah dikira sebagai munafik Ustaz? Takut juga tu Ustaz. Sebab tu bila kita melihat kepada perjanjian dalam bab yang kedua tu, berjanji dia tidak menepati. Betul. Dengan syarat bila dia janji memang daripada awal kau makan janji je lah. Gitu kan. Yang tu memang out lah. Yang tu pun tak boleh. Tapi bila dia berjanji tapi tiba pada waktu dia berubah keadaan menyebabkan ketidakmampuan dia untuk menunaikan janji, maka yang tu Allah yang uruskan. Dia tidak termasuk orang berdosa dan dia tidak termasuk golongan yang disebut sebagai nifaq dan munafik. Yang tu tak ada masalah apa-apa. Cuma isteri kenalah faham
kena faham dulu awak makan selalu makan luar kan ya. Sekarang dah tak boleh keluar. Betul. Maka makan jelah apa yang ada kat dapur tu insya-Allah. Kadang-kadang Allah bagi peringatan. Betul. Allah bagi peringatan dengan keadaan PKP macam ni, dengan COVID macam ni supaya kita banyak berdoa kepada dia. Betul. Dulu masa elok berdoa tidak apa tidak, tahu makan aja, tahu berjalan aja kan. Akbar. Highway tak pernah sunyi. Allah Kan Akbar. hotel tak pernah ada kosong. Bayangkan terkejut. Saya pernahlah dalam keadaan PKP, ingat isteri sakit nak bawa isteri pergi rehat sekejap. Cek satu hotel. Hotel ni dalam tu ada kolam renang. Setiap individual kolam renang. Allah Akbar. Tanya kosong, tak penuh sampai 3 minggu ke hadapan. Allah Akbar. Allah. PKP patut kita tak ada duit. Betul. Tu sebab tu kita hari ni kita kena bawa harta yang Allah bagi dengan cara yang betul, bukan hanya cari dengan cara betul tapi membelanjakan dengan cara betul. Dan siapa pun yang menerima janji, dan kalau orang yang tak dapat menunaikan janji, maka maafkanlah dia, kerana kebanyakan daripada orang bukan tak mau tunai janji, tapi ada halangan-halangan tertentu. Betul, Ustaz. Wallahu Macam Ustaz sebut tadi lah, kadang isteri tu dia bukan nak sangat apa, tapi dia rumah ada duit. Orang perempuan ni duit banyak, Ustaz sebut betul. tadi. Dia nak tengok jujur ke tak jujur suami dia. Begitulah lebih kurang. Ni talk based my own experience lah, Ustaz. Lebih kurang itulah cakap orang putihnya. Baiklah Ustaz, yang berikutnya kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama Ustaz, soalannya, dalam Al-Quranul Karim banyak difirmankan sikap orang munafik. Bagaimana pula bagi segelintir yang diberikan nikmat rezeki namun culas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya melakukan ibadah pada waktu yang tertentu saja? Apakah itu juga dikira sebagai sikap munafik dengan tidak meletakkan pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan? Dan yang kedua, bagaimana pula dengan seseorang yang berjanji dengan seseorang namun demi menjaga hati bimbang, risau, mengecilkan hati seseorang itu, ia mengucapkan insya-Allah namun hatinya tidak dapat menunaikan janji tersebut? Apakah hukumnya Ustaz, dan apakah lebih baik yang patut diucapkan? Apakah dengan berterus terang lebih baik, atau bagaimana biar tahu jangan keliru? Untuk yang kedua ni Ustaz, biasa Ustaz sebut tadi, orang Melayu ni dia suka berkias dan dia takut untuk berterus terang. Kebanyakannya begitulah. Segelintir sebab takut terguris hati. Dia mungkin sedikit komen Ustaz untuk soalan pertama, dan soalan yang kedua tentang sifat ini Ustaz. Baik, soalan yang pertama, apabila kita diberi nikmat tetapi tidak menggunakan nikmat dengan betul. Allah bagi kita akal fikir tapi kita menyalahgunakan akal fikir, berfikir tentang duniawi semata-mata. Allah bagi pandangan mata dan pendengaran telinga, kita tidak menggunakan pendengaran mata dan pendengaran telinga untuk beribadah pada Allah. Allah bagi kita 2 tangan, 2 kaki dan sebagainya. Allah bagi harta benda, Allah bagi pasangan hidup, anak-anak yang semua masuk universiti belaka. Allah bagi rumah kita 2-3 tingkat dan sebagainya. Dan tiba-tiba kita culas dalam hal ibadah. Adakah dia termasuk golongan munafik? Bukan. Dia golongan yang kufur nikmat. Ya, dia termasuk golongan yang kufur nikmat, yang lawannya disebut sebagai syukur nikmat. Orang yang kufur nikmat adalah pertama salah guna nikmat Allah. Ya, tidak mengembalikan nikmat tu kepada Allah Taala. Bila mana Allah Taala bagi kita kesihatan, bangunlah solat tahajud hatta walaupun 2 rakaat. Buatlah solat witir walaupun 1 rakaat. Ziarahlah orang miskin, bantulah mereka walaupun 1 beg beras dan sebagainya. Maka yang ni yang kita perlu fikirkan. So beribadah, culas dalam ibadah atas segala nikmat, itu dipanggil sebagai kufur nikmat. Dan kita tahu dalam Quran selalu kita sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita tahu bahawa mulut kita akan dikunci rapat, 2 tangan kita akan bercakap di hadapan Allah, 2 kaki kita akan jadi saksi. So seandainya 2 tangan dan 2 kaki tidak digunakan dengan betul, maka akhirnya di akhirat mereka akan bercakap depan Allah, bahkan menjadi saksi depan Allah untuk kita dicampak dalam an-naru jahannam. Yang tu paling kita takut. So bukan munafik, tetapi disebut sebagai kufur nikmat. Okey. Yang kedua, dikatakan tadi tu janji, janji nak
nak tunai ke tak nak tunai, kalau ikut tak boleh buat dah tu. Tapi insya-Allah. So pertama tadi kita sebut dah, insya-Allah adalah satu komitmen. Mohon pada Allah, ya Allah tolong bantu aku nak buat. Yang tu jangan salah guna kalimah insya-Allah. Baik. Yang kedua, tolong jadi manusia yang jujur. Jujur ni ada disebut dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, Nabi SAW menyatakan bahawa hendaklah kalian berlaku jujur, kerana jujur itu suatu kebaikan, dan jujur kebaikan itu membawa ke dalam syurga, dan kalian akan ditulis sebagai orang yang jujur. Janganlah kalian menjadi berlaku dusta, kerana dusta itu suatu kejahatan, kerana kejahatan membawa ke dalam neraka, dan kalian ditulis sebagai seorang pembohong dan pendusta. Maka jangan sebab benda kecil. Samalah tadi dengan anak-anak, dengan pasangan hidup, dengan teman, dengan rakan, dengan majikan, semua berkata benar. Kalau kita perlu cuti, minta cuti betul-betul. Jangan pergi jumpa doktor, tipu doktor, akhirnya dapat MC palsu dan sebagainya kan. Semuanya akan mas'ulah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, pemanggil di talian pada ketika ini Mamu Hanifah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kru dan ustaz-ustaz semua dengan ni mintalah rahmat oleh Allah, insya-Allah. Memohon kat ustaz-ustaz semua, memohon dekat ini kru semua, insya-Allah Tuhan beri selamat. Biarlah penyakit ni biarlah tak ada dalam dunia ni. Mintalah doa-doa kepada Tuhan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi adalah leuna Mamu ni, contoh saja, tadi bini Mamu sangka kata betul. Contoh 3 bini dalam ni, tapi Mamu mampu nak bagi apa-apa, semua Mamu mampu. Tapi Mamu pilih bini yang mana taat engkau Mamu. Mamu rela apa dia minta Mamu bagi. Tapi tak taat engkau Mamu punya bini ni, Mamu cuaikanlah. Mamu tak pernah cakap tipu, selalu Mamu cakap tipu dengan 2 ni. Yang satu tu Mamu sayang. Yang kemudian yang ni pun satu munafik kan Mamu. Atau tidakkah? Sebab ini nombor 1 jaga Mamu elok. Ini nombor 2 semua tak elok. Mamu duk selalu tipu mereka ni. Yang mana keadaan Mamu ni? Adakah nak masuk surga Mamu ni? Dan tu soalan Mamu, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz doa-doa lah kat Mamu. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Tak iman. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian panggilan daripada sahabat penonton kita Mamu Hanifah dari Penang. Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Cerita ni kira kemahlah Mamu. Kemahlah. Kita pun satu je Ustaz. Cerita lebih pun tak mahir sangat Ustaz. Jadi mungkin ada sedikit komen dari Ustaz tentang pilih kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mamu ada 3. Contoh dia kata tadi, contoh. Betul saya tak dengar contoh tu. Contohlah dia ada 3. Okey, kalau boleh saya pun nak juga. Okey, baik. Ada 3 orang isteri. Mamu ni bagi hadiah pada seorang saja. Sebab hak seorang ni lah, belum kita minta ayak, 2 gelas dia siap. Kebajikan dia jaga. Kebajikan dia jaga. Baju ni dia gosok ni sampai tajam. Tu kan. Tajam macam mana Ustaz? Tak eloklah permainan. Semua eloklah. InsyaAllah. Jadi kita bagi hadiah dekat dia. Pada hakikatnya, hak 2 lagi kita tak berapa ambil peduli. Maka apa hukumnya? Dia yang pertama, kalau ikut hakikat apa yang Allah bagi, betul lah. Siapa hak buat baik, dia dapat hadiah lah. Siapa buat baik, dia masuk syurga. Tapi kita ni kena jaga. Sebab apabila kita sudah berhubung kontrak sebagai suami dan isteri, maka tanggungjawab kita tak akan hilang sampai kita mati. Bukan sampai mereka mati. Sampai kita mati. Baru tanggungjawab kita selesai. Itu pun tak tahu dekat akhirat besok akan dipersoalkan lagi. Baik. Betul apabila kita menghadiahkan sesuatu kepada kita, orang yang kita suka, yang tu betul. Yang tu betul. Tapi yang 2 ni, Mamu selalu tipu mereka kan, Mamu pergi balik nombor 1. Yang tu. Ada munafik, tak munafik lah yang tu. Ya, sedangkan Allah sedang menguji kita.
ketika hang menerima nikmat, dan satu hang duk terima nikmat. Cantik punya rai. Yang kedua ni hang terima ujian. Hang nak buang dia ke? Sepatutnya hang tak boleh buang dia. Hang kena pergi duduk lebih rapat dengan dia, beri dia nasihat, bagi dia pujian, didik dia supaya dia dapat mencontohi yang pertama tadi. Kalau boleh, tiga-tiga ni kita nak masuk dalam syurga, duduk sama-sama. Kan? Jadi kita bukan nak duduk tang ni ya. Sebab kita bercakap berduduk batuk lah apa semua ni, tunggu masa dah kita ni. Akhirnya saya katakan bahawa kena dakwah terus kepada isteri ni. Kita kena bagi dia nasihat yang berpanjangan. Orang perempuan ni biasalah, dia mudah lupa juga. Dia mudah lupa. Peringat dia opocot, peringat dia opocot. Dia macam tu. Maka saya katakan dengan mamu, kalau mamu tipu depa, adakah dia termasuk nifak? Betul. Betul. Tak boleh, dalam agama suruh kita jujur. Bagi tahu kat dia, hang duduk di rumah saya nak pergi hak pertama tak apa sihat. Tu kan. Pergi duduk ambil masa 3 hari sana, baru balik kat dia 1 hari. Ya. Maka sebab itu keadilan adalah penting. Adil adalah penting. Hang menikah pilah sampai 4 sekalipun, tapi keadilan adalah penting. Ada orang tanya, ada masa lagi? Boleh tak? Ada orang tanya, Ustaz, saya nak menikah 2 tapi saya tak beritahu dengan bini pertama. Apa hukumnya? Tak ada masalah. Kita ni bukan minta izin. Bukan minta izin, tapi keadilan. Kalau disebabkan hang menikah kedua dan hang mengabaikan yang pertama, maka itu berdosa. Betul. Berdosa sebab hang menambah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sama seperti soalan mamu tadi. Mamu pada mula daripada hari ini, mamu kena ruang masa lebih banyak kepada nombor 2 dengan nombor 3 tu. Yang ketegang sikit tu. Yang tak berapa dengar cakap tu kan. Mamu kena ruang lebih banyak, doa kepada mereka, beri mereka ruang, beri mereka kesedaran bahawa esok di dunia ni kita nak duduk dalam satu rumah, dekat akhirat esok pun kita nak duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di akhirat, kelak di dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Amin. Allahumma amin. Minta izin dan minta maaf. Dua benda berbeza. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai, apa khabar Dai? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Cik Aziz apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya suka tengok rancangan ni. Bertanyalah Ustaz ni. Amin, insyaAllah doakan. Ya. Saya ada 2 pertanyaan, ada 2 soalan Ustaz. Dan saya ada 2 soalan. Baik. Saya tu suka ajak kawan-kawan tu buat ibadah lah, buat amal soleh apa semua. Tapi saya sendiri kadang-kadang tak buat benda tu. Apakah tu termasuk golongan orang yang munafik, maksudnya ajak kepada kebaikan tapi saya sendiri tak mampu buat. Lepas tu soalan kedua saya nak tanya, kenapa Allah posisikan, Allah letakkan orang yang munafik ni asfal minan nar, maksudnya orang paling bawah, paling dasar neraka dia. Itulah pertanyaannya. Terima kasih Cik Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. 2 persoalan. Kadang-kadang ni Ustaz, kita tegur orang, kita nasihat orang, bukanlah bermakna kita yang terbaik dalam kalangan kita semua. Tapi itulah kadang-kadang kita nak buat tu, kadang-kadang perlu daripada lubuk hati kita tu keikhlasan yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang kita kan tweet juga Ustaz. Tak boleh nak buat kan. Contoh, duha lah. Tak boleh 4 buat 2. Kadang-kadang kita pun tak sembahyang langsung. Jadi iman tu Ustaz mungkin. Sikit komen tu Ustaz. Baik, yang pertama saya pujilah Alhamdulillah Haziq di antara manusia yang memulakan kebaikan dengan mengajak orang melakukan kebaikan. Badar. Maksudnya ajaklah pi tolong orang miskin ke, ziarah perbetulkan rumah orang yang bocor ke apa gitu gini. Maka ini adalah satu kebaikan sebab Nabi sebutlah hadis Muslim, siapa-siapa yang memulakan kebaikan maka kebaikan tu akan sampai kepadanya sampai akhir hayat dia, sampai tanpa dikurang walaupun sedikit ya. Maka saya puji yang ni satu, teruskan yang tu. Betul. Cuma macam tadi kita kata betulkan niat kita. Betulkan niat kita. Kita mengambil jalan dengan kita mengajak buat ramai-ramai ini menjadikan kita kuat untuk beramal. Betul. Sebab kalau kita nak buat seorang-seorang
Allah semayang tarawih. Semayang tarawih. Kalau semayang seorang-seorang lah. Lah minta maaf lah sahabat andai tanya soalan dalam Facebook. Kita tarawih tahun ni kan tak boleh pergi masjid. Tak boleh pergi masjid, buat dekat rumah. Kata kawan-kawan hantar ustaz, apa hukum saya kecundang tarawih ustaz? Kan? Apa hukum? Saya kata dulu macam biasa tak? Dulu macam biasa ustaz buat kat masjid, tapi buat dekat rumah kecundang saja. Kecundang diulang banyak kali. Maksudnya banyak kali kecundang. Saya kata ini kaedah dia adalah dalam keluarga pun kita buat saya jamaah. Macam tu Haziq yang buat tadi tu. Untuk mengukuhkan diri kita, kita kena berada dalam jamaah. Akhirnya bila kita berada dalam jamaah, kita boleh belajar daripada orang lain, malu Allah dan sebagainya. Ini semua mendidik kita lah. Dan sekali lagi dipesanlah bahawa kita kena belajar, betulkan niat dan berusaha untuk memperbaiki amalan yang kita suruh orang buat. Kan kita suruh orang buat. Sebab tu ajaran dan didikan dan tarbiyah yang paling baik sekali, saya tak suruh anak-anak saya tak suruh isteri saya, tapi saya terus pergi solat duha. Contoh solat duha. Dan saya akan solat duha di kalangan dekat dengan depa nampak. Bagi nampak. Ya, depa duduk depan, duduk sembang-sembang, saya akan pergi bilik tepi ni dan saya buka pintu. Saya solat kat situ solat duha. Supaya depa tahu kita keluar solat sekejap lagi muka basah-basah sikit macam baru ambil wuduk tu kan. Depa tahu. Cukup didikan tu sudah. Cukup. Tapi bila lama-lama insya-Allah kita dapat belajar macam itulah. Okey. Kemudian keikhlasan lah yang paling penting tentang keikhlasan. Kalau nak sebut tentang munafik ni, kita kata benda ni tak termasuk munafik lah. Tapi termasuk dalam golongan yang kita sebut tadi tentang melakukan menyuruh orang lain buat baik dan kita tidak dapat melakukannya. Tapi berusahalah, moga-moga kita dapat kebaikan insya-Allah. Dan tingkatan martabat di dalam neraka. Dalam hal kemartabatan tu memang jelas disebut dalam Quran lah bahawa mereka akan duduk di. Kenapa ya? Disebabkan puak orang musyrikin, kadang-kadang mereka tak nampak kebenaran, mereka tak dapat hidayah, mereka tak dapat petunjuk. Jadi habislah kat situ ya. Orang yang munafiqun seperti Abdullah bin Ubay, mereka melihat kebenaran, mereka jelas berada di dalam kelompok orang yang mendapat hidayah dan petunjuk, tapi sayang mereka menidakkan dia. Maksudnya seumpama ada nikmat tetapi kita menghindari nikmat. Ada nikmat di depan mata tapi mereka tidak mengambil. Akhirnya sebab tu mereka ni, dan keburukan lebih kenapa disebut sebagai mereka ni duduk di bawah neraka yang lebih teruk, disebabkan mereka ni bukan hanya melakukan tidak beriman, malah mereka mengajak orang lain untuk tidak beriman. Kan? Kemudian mereka pula menjadikan orang menjadi porak-peranda. Duduk dalam satu puak ni, Khazraj dengan Aus sepatutnya bergabung, tapi akhirnya Abdullah bin Ubay buat cerita yang bukan-bukan, pecah belah dan sebagainya, dan akhirnya dia tarik orang lain untuk jadi jahat. Mereka lebih jahat. Mereka lebih jahat. Sebab tu kita kata musuh dalam selimut. Kalau musuh di hadapan mata, kita tak risau. Kita boleh berhadapan. Mungkin awal-awal kalah, lepas tu kita undur sekejap, datang balik mungkin menang. Tapi kalau musuh dalam selimut, yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Nampak senyum sekali je. Solat sekali. Rupanya sebab tu mereka ini dihukum lebih keras daripada orang-orang musyrikin tu. Rambut sama hitam, hati lain Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, ada yang bertanya menerusi sahabat WhatsApp saya bertanya, Haji Sobri dari Surah Jumaat Mustaqim. Setiap hari kita akan berhadapan dengan sifat munafik dan juga orang yang mempunyai perangai sedemikian, sama ada sedar ataupun tidak Ustaz. Soalannya Ustaz, apakah beza antara sifat munafik dengan tipu muslihat? Adakah tipu muslihat diperbolehkan dan termasuk dalam orang-orang yang munafik Ustaz? Kalau kita baca dalam tafsir hadis berhubung dengan orang yang bercakap tu berdusta, bila dia berdusta tu, boleh berbicara dia dusta, itu termasuk dalam tipu muslihat. Ya, kalau kita baca dalam tafsir, ulama hadis menyebut bahawa berdusta, melakukan tipu muslihat, apa sebagainya lah. Maksudnya mengelak daripada berlaku jujur, maka dia termasuk dalam perbuatan yang kita panggil nifaq, dan dia kalau dia kekal, maka dia jadi munafik. Jelas. Sebab tipu muslihat ni dia tidak akan buat melainkan dengan beberapa tujuan, sama ada meruntuhkan orang tu atau memberi keberuntungan kepada diri dia. Akhirnya itu dinamakan dusta. Sedang dusta tadi
Nabi kata, wahai kalian elakkan dusta kerana dusta itu membawa kepada kejahatan, kejahatan membawa kepada ke dalam neraka, dan nama akan ditulis pada kita, nama kita itu dalam braket dusta, bohong. Maka dikatakan dengan begitu jelas bahawa tipu muslihat juga adalah termasuk dalam hal dusta. Cuma ada lagi tak? Ada lah. Tipu muslihat yang boleh menyelamatkan sesuatu musibah yang lebih besar. Mudaratnya. Tipu sat lah, tipu sat. Helah. Macam mamu tadi lah, macam mamu tadi. Okey, macam mamu tadi lah. Nak menyelamatkan daripada musibah yang lebih besar, kita buat helah sikit untuk sementara sahaja. Dan selepas selesai itu, kita bagi tahu balik kebenaran dia. Wallahu akbar. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan kita dapat sama-sama renung dan muhasabah dan kita amalkan. Semestinya Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan sifat-sifat munafik dalam pengajian hadis. Kita nak berehat seketika, kita akan tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah Tanyalah Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membicarakan topik sifat-sifat munafik dalam pengajian hadis. Kita bersama panel undangan kita yang berbahagia, Ustaz Amran Yusof. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan berkenaan topik kita, terus hubungi 1800881677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi siaran FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat munafik dan menjadi golongan-golongan seperti ini. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak sambung dengan soalan yang berikutnya, tapi sebelum tu kita nak raikan pemanggil terlebih dahulu yang telah pun menanti di talian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Muhammad Akmal Hadi dari Ulu Berenam, Selangor. Ya, silakan dengan soalannya. Saya tanya pasal macam satu peribahasa. Adakah dia kena mengena dengan sifat munafik? Ada udang di sebalik batu. Baik. Contoh, kira macam contoh, orang tu belanja nasi lemak. Dia mengharapkan orang tu belanja dia balik. Kira tak kisahlah cik semua ke apa kan. Kira dia macam mengharapkan sesuatu. Ada udang di sebalik batu kan. Baik. Itu sifat munafik. Terima kasih atas soalannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, satu pemanggil kita yang setia menanti sehingga tadi sebelum kita berehat tadi Ustaz, dia dah standby dah dengan soalannya Ustaz. Udang di sebalik batu. Biasa udang ni terjumpa sebalik mi je tak? Jadi mungkin ada sedikit respon daripada Ustaz untuk soalan. Okey, kalimah udang di sebalik batu adalah dia buat sesuatu dan dia nak balikkan, dia nak sesuatu. So kalimah orang yang berperangai atau bersikap udang sebalik batu ni, dia sebenarnya nak dikatakan munafik tak berapa clear, tapi nak berkatakan dia tidak ikhlas, ya. Ketika dia melakukan sesuatu itu, dia memang tidak ikhlas. Kalau nak kaitkan dengan munafik, ya, disebabkan dia menipu di dalam niatnya. Boleh juga dikatakan dalam munafik, kalau nak kaitkan juga adalah apabila dia melakukan sesuatu tidak seiring dengan niat dia. Boleh. Cuma yang lebih jelas adalah dia ni beramal dalam keadaan tidak ikhlas.
Contoh, dia melakukan ziarah. Ui, rajin betul lagi ziarah orang kampung. Rupanya nak calon. Baik ada makna. Baik ada makna lah. Baik ada makna. Dulu tak pernah balik kampung. Sekarang setiap minggu balik kampung. Rupanya nunggu tanah hayah. Allah. Itu pun bahaya juga. Betul. Jadi ini perkara-perkara yang kita kata udang sebalik mi lah, udang sebalik batu ni. So kalaulah ditanya Akmal tadi nak tanya adakah boleh dikaitkan, iyalah. Pada asasnya dia tidak ikhlas, tapi boleh dikaitkan kerana dia berdusta di antara zahir dengan batin dia. Ya, ini memang sifat munafik, memang kita gitu. Berpura-pura dengan melakukan sesuatu padahal dalam hati dia tidak menerima keadaan tersebut. Kita boleh jadi perkara ni kita katakan sebagai sifat nifaq, sifat nifaq yang dia tidak ikhlas di dalam melakukan apa yang dia buat, dan dia mengharapkan keberuntungan ataupun mengharapkan keruntuhan orang lain. Itu perangai orang munafik lah. Kalau untung dia dapat, tapi runtuhnya orang lain. So saya selalu kata dalam diri kita, cuma dalam hal kita masa melakukan sesuatu, ingat jangan cari redha manusia, kerana manusia selalu mengecewakan kita. InsyaAllah cari redha Allah. Allah tidak pernah jemu untuk memberi kepada hamba-Nya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, di talian juga pada ketika ini pemanggil yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, tuan silakan. Ni ada soalan ni. Ni kita bila dapat satu tawaran pekerjaan, selalunya kita diberi surat akuan janji kan, akuan janji yang kita mesti jujur dan sebagainya. Tapi bila kita dapat pekerjaan, kita tidak jujur dalam pekerjaan, tidak amanah, ponteng kerja lah dan juga buat rasuah lah dan sebagainya. Jadi apakah orang ini dikira munafik? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sama-sama Tuan Abdullah Osman dari Seremban yang bertanya soalan yang saya kira banyak yang berkaitan dengan kehidupan kita pada hari inilah. Setiap orang bekerja mencari rezeki, menafkahi keluarga, tetapi terkadang ialah tak semua benda yang kita rancangkan itu berlaku sebagaimana yang kita inginkan. Contohnya dalam bab bekerja, terkadang ada satu keadaan yang menyebabkan kita tak mampu untuk berlaku jujur dan mungkin terguna barang syarikat dan sebagainya. Mungkin sedikit komen respon dari Ustaz. Okey, baik. Kita soal kerjaya disebut tadi. Balik pada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay diangkat menjadi pemimpin kepada kaum Khazraj, tapi rupa-rupanya dia mengkhianati tugasan dia. Dia mengkhianati. Sama apabila kita diberi tugasan. Ayat Al-Quran yang kita sebut dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 27 tadi. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan khianat, yakni amanah yang Allah dan Rasul bagi, dan jangan kamu khianat wa takhunu amatikum, di antara kamu, antara majikan dengan pekerja. Majikan kata, saya boleh bagi gaji awak 2,500 sebulan dengan syarat ada surat iqrar. Maka iqrar itu adalah satu perjanjian, dan perjanjian itu bila diabaikan dengan sengaja, maka hukumnya itu sifat nifaq, sifat munafik. Dia diberi tugasan. Tugasannya adalah jam 8 hingga jam 5 petang. Di antaranya ada istirahat, minum pagi, makan tengah hari, minum petang. Tapi dia minum pagi, makan tengah hari, minum petang sepanjang hari. Ini yang boleh tak jadi munafik? Ia munafik. Kerana suatu ikrar. Kita sekarang ni kena sign aku janji tu kan. Aku janji adalah ikrar. Kenapa? Majikan dan pekerja akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Jadi seandainya kita tidak mampu, maka bagi tahu secara direct. Sebab tu Nabi sebut tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah, dan jangan kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dua perkara yang sangat berbeza. Wallahu akbar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amanah dalam setiap tugas yang kita lakukan, insya-Allah. Dan Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Para penonton jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru dakwah yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung dan berdiskusi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru sehingga ke hujung rancangan. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan dalam rangka untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita dalam kita mengharungi pandemik COVID-19 insya-Allah. Dengan tanda pagar kita mesti menang. Dan kita masih lagi berbicara dalam pengajian hadis sifat-sifat munafik, dan panjang lebar telah pun dibicarakan oleh yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Dan Ustaz, kita nak sambung pengajian ataupun diskusi kita dengan soalan yang berikutnya. Di Facebook, sahabat kita bertanya, Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sifat munafik ini hanya boleh dilihat pada lisan sahaja, di mana ianya banyak bercakap bohong atau memungkiri sesuatu janji? Bagaimana pula dengan sifat munafik daripada segi perbuatan? Mohon Ustaz kongsikan ilmunya. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Laila di Rosa. Dia selalu ikut kuliah online tu. Sepanyol. Oh, Sepanyol. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh dilihat daripada pelbagai sudut kalau kita nak tengok. Kalau nak tengok, dia boleh lihat daripada pelbagai sudut. Tapi saya nak sebut satu benda yang ada Allah sebut dalam surah Al-Munafiq, surah 63 ayat 4 ni, surah Al-Munafiqun, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Apabila engkau melihat mereka, engkau rasa tertarik dengan mereka. Tengok perilaku dia, ajsamuhum tu. Wa in yaqulu, masa depa bercakap tu, tasma' liqaulihim, kita akan tertarik dengan percakapan dia. Sedap. Dia main do ayat kiri kanan, banyaklah ayat dia dengan dalil, dengan syair, dengan gurinda apa, kita sangat tertarik. Dengan bentuk tubuh badan dia, tumpang lalu belakang apa lebih kurang ni, kita juga tertarik. Ini tutur kata dan juga tubuh badan. Maka dari ayat surah Al-Munafiqun, ayat surah 63 ayat 4 ni, memang jelas kita boleh jawablah soalan ni. Soalan tu tanya kita nak tengok dari sudut mana. Yang pertama sekali, tolong kalau boleh jangan tengok. Kalau boleh tinggal terus. Sebab apa? Kalau kita duk tengok, sibuk duk tengok dia, kita pun tak prepare diri kita. Okay? Akhirnya orang yang bukan ada sifat munafik pun kita duk kata munafik, duk cakap siapa munafik. Yang tu tak boleh. Cuma bila ada ciri-ciri yang dikhabarkan seperti dia suka berdusta, munafik ni dia suka berdusta, munafik dia suka sumpah dia jadi perisai. Abdullah bin Ubay, Nabi kata, betul tak hang, tapi dia cakap Arab aja, cakap Melayu gitu kan. Betul ke hang yang suruh depa ni? Tak. Aku sumpah. Ini pun perangai dia. So hati-hati bila depa suka berdusta, depa guna sumpah. Depa kata kami orang beriman. Ini panggil dia. Wallahi wa billahi wa tallahi. Memang begitulah. Ya, tapi yang akhirnya mereka kafir. So, lihat tubuh badan, lenggok perbuatan mereka, perangai depa, sikap depa, kita tertarik. Dengar dia cakap, Allahu Rabbi, lembut gigi daripada lidah. Punya cantik. Maka hati-hati. Nabi Allah pesan kepada dia, hati-hati. Mereka ni jenis orang yang suka berpura-pura. Hak ni. Jadi kalau kita nak jawab, kita katakan bahawa memang boleh kita lihat lah. Lihat ni untuk apa? Untuk supaya kita terhindar daripada tipu muslihat yang mereka lakukan. Wallahu alam. Baik Ustaz, berikutnya Ustaz, Ira Kaharudin di Facebook bertanya soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seseorang yang kita tahu tinggi ilmu agamanya, mengaji lagi, tetapi dah biasa di mulutnya menceritakan aib dan suka mengungkit hal-hal yang lalu itu, dikira sebagai munafik?
Sampaikan Ustaz, kita merasa ingin mengelak daripada berjumpa dengannya kerana kita tahu dia akan cerita benda yang kita tidak suka untuk dengar. Dan adakah dikira saya memutuskan silaturahim kerana mengelak berjumpa dengannya? Tapi pada masa yang sama, setiap hari saya berdoa semoga dia boleh berubah. Terima kasih Ustaz dan Daim. InsyaAllah tabarakallah, ni satu orang yang sangat prihatin sebenarnya Ustaz. Tapi itulah dalam hidup kita ni terkadang apa yang kita rancangkan tak semestinya kita dapat buat. Tapi bila bab putus silaturahim ni satu benda yang kita bimbang Ustaz. Yalah, niat tu baik. Tapi itulah mungkin ada respon sikit Ustaz untuk komen. Baik, tentang agama tinggi, alim lah, alim. Kita pun malu kak. Kadang-kadang orang kata, oh, ustaz ni bagi ceramah, kita pun malu. Alim, dia banyak hal lah. Ada orang ada ilmu tapi ilmu tak ada manfaat pada dia. Dia guna ilmu untuk cari dunia. Dia betul-betul jual agama untuk cari duniawi. Kepentingan peribadi. Kaya raya dia. Ada ilmu hanya untuk kepentingan jawatan dia sebagai. Ada ilmu dia ajak orang bukan muzakarah tapi berdebat. Tak habis-habis berdebat, berbahas. Ada ilmu dia jadi bongkak dan takabur. Aku saja yang betul, hampa semua salah. Itu namanya ilmu yang tidak manfaat. Okey, jadi Nabi pesan pada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang ada dapat dah ilmu yang manfaat, dia dapat amal, dia dapat keikhlasan. So kita jangan pandang dari sudut tu lah. Oh, dia ada ilmu tinggi, dia sikap dia suka buka keaiban orang, mengaji Quran. Sebab tu kita mengaji Quran. Ramai orang mengaji Quran dia tak faham. Dia baca, dia baca tentang munafik. Saat lagi pergi jumpa kawan, dia bawa sifat munafik tu. Dia bukan tahu pun. Itu ya. Jadi sikap ni adalah masalah diri sendirilah. Kalau nak kata munafik yang ni tak ada kaitan lah dari sudut tu, tapi kita boleh pandang bahawa dia ada ilmu tapi ilmu tu tiada bermanfaat dan ia termasuk dosa-dosa besar, membuka keaiban. Buka keaiban. Kemudian bila dia kata adakah putuskah silaturahim tu dengan dia? Tu bukan putus silaturahim. Nombor satu, dia ada dua keadaan. Seandainya kawan kita ni munafik yang sangat jelas ataupun orang yang jenis perangai macam ni, kalau kita jenis orang yang kuat, yang boleh bagi nasihat, dampingi dia, jangan tinggal. Setiap kali damping, Assalamualaikum, akak ni benda tak elok ni, abang ni tak elok ni, kita buka keaiban, kita sembang pasal kita saja. Tapi kalau kita jenis orang yang memang tak kuat nak berhadapan, maka seeloknya pinggirkan diri kita daripada dia supaya kita tidak duduk sama untuk membina saham negeri akhirat itu. Tu bahaya tu. Kemudian cantiknya dia rajin berdoa. Itu baguslah. Ya Allah, ya Tuhan, aku sayang kat kawan aku. Kurniakanlah bagi dia petunjuk dan hidayah. Moga-moga dia terhindar daripada perbuatan tu, dapat berhenti dan dapat berubah. Hak tu cukup comel. Yang ni kita kena jaga. Tapi syarat dia lah. Syarat dia kalau kita duk rajin duk jumpa dia, kita kuat untuk memberi nasihat. Kalau kita pi jumpa dia, kita pun tak beri nasihat, kita pun tak berapa sihat, esok lagi teruk. Akhirnya kita dengan dia, perangai dia, betul lah, kita bawa berita tu balik kat orang lain pula. Berita tu sebenarnya salah. So, nasihat dan doa berterusan. Seandainya kita mampu, maka teruskanlah perhubungan. Seandainya tak mampu, pinggirkan diri kita, takut kita terpalit dengan perkara tersebut. Allahu Akbar. Saya setuju dengan Ustaz. Terkadang kita selalu menidakkan ataupun membenci mereka. Tetapi dalam doa, apakah pernah kita mendoakan kebaikan untuk mereka? Jadi mudah-mudahan kita tak boleh ubah orang lain, tapi kita boleh ubah sangka baik kita, sangkaan kita kepada orang lain. Dengan cara itu, insya-Allah Allah akan memberikan hidayah dan juga taufik petunjuk kepada mereka, insya-Allah. Baiklah Ustaz, yang berikutnya soalan daripada sahabat kita di Facebook juga, Yusuf Rejab. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan umat ini harus berwaspada kepada mereka yang memiliki sifat munafik? Allahu Akbar Ustaz. Ancaman-ancaman yang dikenakan kepada golongan munafik Ustaz. Baik, yang pertama sekali kita kena ingat bahawa dalam Quran cerita banyak Al-Munafiqun, Al-Anfal, Al-Baqarah, cerita dah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang munafik ni dia ada penyakit. Dan Allah tambah penyakit dia. Kemudian Allah cerita lagi orang munafik dia tak nampak kebenaran. Dia tak nampak kebenaran. Jadi macam mana kita nak bagi faham supaya kita terhindar daripada mereka? Yang pertama, cari ilmu.
Bukan cari orang, cari ilmu. Bukan cari mana munafik, bukan. Cari ilmu dulu. Betulkan diri kita dulu, bila kita ada perisai, maka kita akan kenal tak ada masalah apa. Tapi bila kita ini tak ada ilmu, orang munafik pun kita tak tahu dia munafik. Sebab tu bila kita bercakap tentang orang yang merasa berdosa dengan orang yang buat tak rasa dosa, ni dua perkara yang berbeza. Bila dia buat dia rasa berdosa, insya-Allah dia akan minta ampun, dia bertaubat. Tapi kalau orang yang buat tapi tak tahu benda tu berdosa, maka dia lagi dahsyat. Okay? Jadi tugasan pertama kita untuk kita panggil letakkan border ataupun pagang dalam diri kita ni adalah kita kena tambah ilmu supaya kita dulu jangan jadi munafik. Bukan orang lain tu. Bukan duk tengok siapa munafik, munafik. Kita duk tengok rupa-rupanya kita yang munafik. Kan? So pelihara diri kita dulu daripada perbuatan ataupun sikap atau orang yang jadi munafik atau nifak ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cerita lain tak ada. Bacalah. Saya baca satu tulisan kecil daripada Menteri Agama kita, ya, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia tulis buku kecil, tulis tajuk dia Iqra. Baca. Dengan baca itulah kita tahu, oh yang ni salah, oh yang ni betul. Kalau dengan tak ada baca, kita tak tahu apa. Ya, bacalah, pandanglah, dengarlah, insya-Allah dengan ilmu akan jadi kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Satu perkara yang perlu sama-sama kita renung dan muhasabah ialah perlu kita melakukan apa pun Ustaz dalam hidup ni dengan dasarnya ialah ilmu. Ustaz, masya-Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama input dan juga manfaat dan juga kebaikan untuk kita sama-sama amalkan. Dan Ustaz, kita sedar tak sedar telah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin sebagai minit terakhir ni, kesimpulan ringkas, kita dah 2 jam kurang lebih berlayar dalam lautan samudera ilmu bersama dengan Ustaz Amran Yusof. Sedikit kesimpulan ringkas daripada Ustaz. Baik, saya suka mengajak kita semua, yang pertama kembali kepada Allah, yang kedua kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kembali kepada hukum agama dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan fikir yang lain. Apabila kita balik kepada Allah, dengan kasih Allah kita selamat daripada munafik. Apabila kita kembali kepada sunnah Nabi, maka kita akan dapat tahu mana ciri-ciri dan kita dapat berhindar. Apabila kita kembali kepada hukum, kita tahu bahawa hukum ni tidak suka kepada benda-benda sedemikian. Tapi haruslah berdalilkan kepada dalil yang sahih, yakni daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah moga-moga Allah kurniakan kita pemahaman Al-Quran, ke rasa cinta dengan sunnah Nabi dan rasa tidak berat menerima hukum agama dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan terakhir Ustaz, untuk kita menjemput keberkatan rezeki, keberkatan dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita tutup dengan sedikit doa daripada yang bagi Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami mohon padamu ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami sifat yang terpuji ya Allah, hindari daripada kami sifat-sifat mazmumah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Tuhan kami, hindari kami daripada golongan munafik. Selamatkan kami daripada sifat-sifat nifaq. Kembalikan kami kepada kebenaran dan kejujuran. Bersandarkan apa yang diperintahkan olehmu, juga bersandarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang baik, umur yang berpanjangan, ditambahkan ilmu kepada Ustaz untuk terus membimbing kita semua. Dan saudara sedang penonton, terima kasih atas tontonan pada hari ini. Esok seperti biasa, jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama moderator Da'i Azrin, sahabat saya, dan juga panel kita yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul dengan topik fiqh solat, iaitu takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Kita akan bicarakan dengan panjang lebar esok hari.
Dan jangan lupa untuk sama-sama kita terus tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.